Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam kelas pada pagi ni, kita akan membicarakan berkaitan dengan topik bab 3 ya, bab 3, iaitu berkaitan dengan visi, misi dan juga objektif. Okey. Jadi dalam jadual ni cikgu paparkan berkaitan dengan OBU dan juga OBBU. Okey, OBU dan juga OBBU. So, secara overall, OBU ni adalah bermotifkan untung. Okay, bermotifkan untung. Manakala OBBU ni adalah bukan bermotifkan untung. Okay, jadi aktiviti dia adalah mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. Okay, yang bahagian OBBU ni pula tertumpu pada aktiviti memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Okey, kemudian tujuan. Tujuan OBU adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Manakala tujuan OBBU adalah untuk kebajikan. Okey, kebajikan. Kemudian daripada sumber kewangan pula, OBU dapat daripada modal pemilik. Okey, maknanya modal daripada pemilik ataupun daripada pinjaman ataupun daripada keuntungan perniagaan tersebut. Okey, manakala sumber kewangan daripada OBBU adalah kerajaan, sumbangan ataupun keahlian organisasi tersebut. Okey, mari kita lihat apa itu objektif. Okey, apa itu objektif? Objektif ni dia terbahagi kepada dua jenis. Okey, terbahagi kepada dua jenis, iaitu jangka panjang dan juga jangka pendek. Jangka panjang merupakan 5 tahun dan ke atas. 5 tahun dan ke atas. Manakala jangka pendek pula adalah 5 tahun ke bawah. Okey, 5 tahun ke bawah. Dalam objektif, kita memerlukan ataupun kita mesti masukkan ciri-ciri SMART. Ciri-ciri SMART. Okey, specific, measurable, attainable, realistic dan juga time frame. Okey, cikgu dah terangkan secara detail dalam video sebelum ni. Okey, boleh tengok dalam YouTube cikgu. Okey, jadi objektif ni perlukan mesti ada sekurang-kurangnya satu. Okey, sekurang-kurangnya ada satu ciri SMART. Okey. Okey. Yang kedua ialah tujuan misi. Okey, tujuan misi. Kenapa misi perlu dilaksanakan, perlu dihasilkan dalam sesebuah organisasi? Yang pertama ialah untuk memudahkan pengurusan agihan sumber kepada bahagian organisasi. Okey. Kemudian tujuan misi ini juga adalah untuk menerangkan aktiviti kepada pekerja-pekerja, kepada bahagian-bahagian. Apakah aktiviti yang akan dijalankan? Okey, dan yang ketiga ialah sebagai satu garis panduan kepada setiap bahagian. Okey. Okey. Apa tujuan objektif pula? Okey, apa tujuan objektif? Tujuan objektif bergantung kepada visi dan misi. Okey, apa visi, apa misi, barulah kita boleh menghasilkan objektif. Okey, dan dalam objektif, macam cikgu cakap sebelum ni, mesti ada ciri-ciri SMART. Okey, dan bila kita nak menghasilkan objektif ni, kita perlu selaras dengan visi dan misi. Cikgu ambil contoh paling mudah. Kalau kita ada sesebuah organisasi, sesebuah syarikat, visi dia adalah untuk mengembangkan perniagaan ke peringkat global. Itu visi. Ingat, itu visi yang paling jauh. Misi, macam mana kita nak capai ke peringkat global? Macam mana kita nak capai ke peringkat global? Dengan kita mendapat ataupun menghasilkan jualan sebanyak 1 bilion. Contoh. Jadi macam mana kita nak mengembangkan perniagaan kita peringkat global? Perkara yang pertama, kita mesti mendapatkan hasil 1 bilion dulu. Barulah kita boleh mencapai visi dengan mengembangkan ke peringkat global. Okey, faham Maknanya visi adalah yang paling jauh, target kita yang paling jauh. Misi pula macam mana kita nak target supaya visi tersebut tercapai. Manakala objektif pula adalah
satu-satu aktiviti yang nak menjurus kepada misi dan visi. Contoh, kalau kita kata kita nak capai 1 bilion. Macam mana nak capai 1 bilion? Contohnya kita buat promosi, kita buat produk yang berkualiti, kita buat perkhidmatan yang terbaik, kita menggunakan teknologi yang terkini sebagai contoh. Okay? Jadi itu adalah objektif dan setiap objektif ni berbeza mengikut bahagian. Objektif bahagian kewangan berbeza dengan objektif bahagian sumber manusia. Objektif sumber manusia berbeza dengan objektif pemasaran. Objektif pemasaran mungkin berbeza dengan objektif jualan. Contoh. Okey. Jadi objektif dia lebih detail, lebih khusus berbanding dengan visi dan juga misi. Apakah faktor VMO? Apakah faktor-faktor VMO ini dihasilkan? Macam mana kita nak hasilkan? Apa benda yang kita tengok? Faktor-faktor yang kita tengok supaya kita boleh menghasilkan visi, misi dan objektif. Okey. Kalau cikgu tengok dekat sini ataupun kamu tengok di bahagian bawah tu, dekat situ cikgu dah letak akronim supaya kita lebih mudah untuk mengingati faktor VMO ni. Akronim tersebut ialah kalau pergi sungai, jangan tinggal emas delima. Kalau pergi sungai, jangan tinggal emas delima. Akronim ni bermaksud, K yang pertama ialah keuntungan. P pula adalah pergi ataupun perkhidmatan. S, sungai adalah share, pasaran. Jangan pula adalah jualan. Tinggal adalah titik pulang modal. E, emas adalah untuk ekonomi. D pula adalah daya saing. Jadi, ketujuh-tujuh faktor ni akan mempengaruhi visi, misi dan objektif sesebuah perniagaan. Mari kita tengok satu persatu. Jadi keuntungan. Apa maksud keuntungan? Keuntungan bermaksud kita dapat meningkatkan hasil dalam pada masa yang sama kita menggunakan kos yang paling minimum. Okey. Jadi untung ni maksud kita dapat meningkatkan hasil jualan, tapi pada masa yang sama kita kurangkan kos-kos yang ada. Okey, jadi kita akan dapat lebih banyak untung. Okey. Jadi macam mana kita nak dapatkan keuntungan ni? Okey, macam mana kita nak dapatkan keuntungan ni? Jadi kalau kita tengok kat sini, cikgu dah letakkan akronim kat situ. Okey, nak dapat untung kita ingat malam ini kita tidur bilik mamat. Nak dapat untung, ingat malam ini kita tidur bilik mamat. Okey. Apa maksudnya? M maksudnya malam tu maksudnya modal insan. K adalah untuk keusahawanan. T untuk teknologi. B untuk bahan mentah. Dan M untuk modal. Okey. Jadi kelima-lima perkara ni dapat meningkatkan keuntungan sesebuah perniagaan. Formula bagi keuntungan ni adalah untung sama dengan jumlah hasil tolak jumlah kos. Okey, untung sama dengan jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Okey. Nak dapatkan jumlah hasil macam mana? Dengan harga kali dengan kuantiti. Harga kali dengan kuantiti. Macam mana nak dapat jumlah kos? Jumlah kos sama dengan kos tetap tambah kos berubah. Mana nak dapat kos berubah? Kos berubah sama dengan kos ubah seunit kali kuantiti. Jadi ini adalah formula dalam mengira keuntungan. Jadi kita kena tahu dan kita kena hafal formula ni supaya kita dapat menjawab soalan. Okey. Kita pergi yang kedua pula.
iaitu perkhidmatan. Perkhidmatan adalah untuk menarik pengguna membeli barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, perkhidmatan ni adalah, contohnya adalah proses penghantaran barang. Okey, contohnya tempahan atau pembelian macam kita beli melalui Shopee, melalui Lazada, melalui Foodpanda. Jadi macam mana? Mula-mula proses yang pertama, pelanggan akan membuat tempahan atau buat pembelian. Okey, kemudian penjual ataupun developer ataupun perkhidmatan akan menerima tempahan tersebut. Kemudian bawa tempahan ke lokasi dan hantar tempahan kepada pengguna. Okey? Okey, apa itu share pasaran? Share pasaran ialah bahagian atau peratus penguasaan pengguna berbanding dengan pesaing. Lagi banyak share pasaran kita, lagi besar share pasaran kita, bermaksud perniagaan kita bagus. Semakin bagus. Sebab apa? Sebab makin banyak pelanggan yang memilih produk dan perkhidmatan kita. Tapi kalau share pasaran kita kecil atau sikit, ianya menunjukkan kita masih lagi di peringkat yang bawah ataupun masih belum berdaya saing berbanding dengan perniagaan lain ataupun organisasi lain. Okey, apa itu jualan? Jualan ialah transaksi jual beli antara penjual dan juga pembeli untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Macam mana strategi promosi atau strategi? Macam mana buat strategi promosi ni? Ingat akronim yang cikgu tunjukkan dekat situ. Jom promosi di situ. J untuk apa? Jualan murah. P bukan untuk promosi P adalah untuk peraduan. D maksud diskaun harga. S adalah untuk sampel. Okey. Okey. Titik pulang modal. Bahasa mudah, paling mudah yang cikgu boleh bagi adalah kaedah untuk mengetahui hasil yang diperolehi bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung. Bermaksud, apabila kita nak buat ataupun kita nak buat perniagaan, kita perlu menentukan harga. Okey. Sebagai contoh, kalau kita nak jual apa? Kalau kita nak jual botol air, berapakah nilai harga produk tersebut yang kita nak tawarkan kepada pengguna? Jadi, titik pulang modal ni maksudnya adalah macam mana kita nak kira harga yang paling minimum untuk kita letak. Jadi jangan terlalu bawah. Kalau terlalu bawah, sehingga menyebabkan kita akan mengalami kerugian. Okey. Jadi titik pulang modal ni penting supaya perniagaan kita kekal dalam pasaran. Dan ianya adalah untuk mengukur sama ada perniagaan kita ni boleh beroperasi atau sebaliknya. Sebab kalau kita tengok, kalau kita jual semakin mendapat kerugian, untuk apa kita teruskan perniagaan tersebut? Jadi kalau perniagaan kita tengok perniagaan tersebut sentiasa mengalami keuntungan, peningkatan, jadi kita boleh kekalkan perniagaan tersebut. Okey. Jadi titik pulang modal ni ada formula. Dan formula ni cikgu gunakan akronim seperti berikut. TPM sama dengan KT H tolak KBS. Ataupun akronim dia ialah Timbalan Perdana Menteri. Nak jadi Timbalan Perdana Menteri, mestilah datang daripada Kementerian Tenaga. Atau Health tolak Kementerian Belia Sukan. KBS. Okey. Jadi TPM bermaksud KT bahagi Health tolak Kementerian Belia Sukan. Apa maksud dia? TPM ialah titik pulang modal sama dengan KT. KT itu adalah kos tetap bahagi dengan harga tolak kos berubah seunit. Jadi itu adalah formula bagi TPM. VMO juga adalah hasil daripada pertumbuhan perniagaan
ataupun ekonomi. Jadi bila kita nak buat VMO, visi, misi dan objektif tu, kita kena tengok juga ekonomi semasa. Okey. Jadi kita dapat meningkatkan hasil untuk mencapai matlamat perniagaan. Okey. Lagi bagus ekonomi kita, kita lagi boleh mengembangkan perniagaan kita. Sebagai contoh, kita boleh membuka cawangan. Okey, membuka cawangan ke daerah lain, ke negeri lain. Dan kemungkinan kita boleh sampai ke peringkat antarabangsa, ke negara yang lain. Dan pada masa yang sama juga, ataupun kalau kita tak buka cawangan, kita boleh memperbesarkan perniagaan kita yang sedia ada. Mungkin sebelum ni kita jual secara online, kecil-kecilan. Kan? Apabila kita dah banyak menghasilkan keuntungan, kita boleh membuka pejabat kita sendiri. Okay? Mungkin sampai 20 ke 30 tingkat. Dan pejabat tu tertera nama kita sebagai contoh. Okay? Seterusnya ialah daya saing. Daya saing ni bermaksud kemampuan perniagaan untuk kekal beroperasi dalam industri. Okey, apakah faktor daya saing ni? Sebab daya saing ni dia melihat sama ada kita ni semakin meningkat atau semakin menurun. Apa faktor dia? Okey, faktor dia ialah kewangan, sumber manusia, teknologi, pemasaran dan juga jaringan. Okey. Berikut ialah kesan gagal capai matlamat dan objektif. Kalau perniagaan tu tak capai VMO yang telah dihasilkan, apakah kesan dia? Kesan yang pertama, jualan akan merosot. Okey. Yang kedua, gagal dalam persaingan. Yang ketiga ialah tidak berkembang. Perniagaan kita tidak berkembang. Dan pada masa yang sama, imej kita di mata pengguna, di mata pelanggan akan menjadi negatif. Okay. Dan sekaligus, kita tidak mampu membayar kos yang ada. Dan akhir sekali, perniagaan itu kemungkinan akan menjadi muflis. Okey. Jadi kesan gagal capai matlamat dan objektif ni adalah kesan yang negatif kepada sesebuah perniagaan. Okey. Jadi buat masa ni cikgu sampai sini saja dulu. Okey, jika ada sebarang soalan boleh tanya melalui grup ataupun PM cikgu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.